Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang berbahagia Ayahanda Tuan Imam Tuan Haji Ibrahim bin Udin, merangkap pengurusi jawatan kuasa karya bagi Masjid Singkang Laut. Tidak lupakan saudara pengurusi yang saya kira tadi pun dah memberikan sedikit mukadimah terhadap tajuk yang akan kita bincangkan pada malam ini. Barisan Kepimpinan Jawatan Kuasa Karya Masjid Singkang Laut, para pencinta ilmu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semuanya di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, atau alhamdulillah, kita merafakkan rasa syukur kita yang tidak terhingga hanya sanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas kudrah dan iradatnya dan atas izinnya juga dapatlah saya mai ke masjid ini. Saya kira kali yang kedua. Kalau Tuan Imam ingatlah, dulu saya mai tazkirah sebelum Jumaat dengan berkhutbah Jumaat, tapi 4 tahun lepas lah tu. Alhamdulillah saya berpeluang untuk mai untuk kali yang kedua pada hari ini, yang saya nampak suasana yang sangat-sangat berbeza. Saya takut sebenarnya. Dulu tak ramai Tuan Imam. Saya ingat itu dalam 20 orang. Okey. Jadi bila mai hari ini dengan inisiatif usaha daripada tuan-tuan nak mai, Tuan Imam pun 2-3 kali telefon saya. Mula-mula dia tanya saya buat lupa pi lah. Dah lama pula, dalam seminggu dia telefon balik, macam mana Ustaz, jadi ke tak? Saya bantang saya lah, kalau sebut 2 kali itu kena bagi jadi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Apa yang kita rancangkan pada hari ini adalah rentetan daripada apa yang diperbincangkan di peringkat daerah yang mana kita panggil semua pegawai masjid, tuan-tuan imam, guru-guru kafar, guru-guru takmir, yang pada ketika itu hampir menjangkau 220 orang, paling ramai. Daerah lain kadang-kadang dalam 50 orang, 60 orang. Buat di Masjid Wusta baru ni bulan lepas menjangkau 220 orang. Itu lebih menambahkan rasa cuak, Tapi insya-Allah ala kulli hal, atas amanah dan tanggungjawab yang Allah berikan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah", sampaikanlah daripada aku walaupun dengan satu ayat. Insya-Allah saya cuba untuk menyampaikan, dan mudah-mudahan mempermudahkan lisan kita dalam menyampaikan ilmu insya-Allah. Dan hasrat daripada Tuan Imam dan Tuan pengacara majlis tadi, seandainya tuan-tuan dan puan-puan ada sebarang soalan, saya usahakan untuk menjawabnya. Kalaulah saya tak boleh, saya minta talian hayat daripada Tuan Imam lah kot. Untuk sama-sama kita merungkaikan, kita mencari solusi yang terbaik dalam permasalahan yang dihadapi insya-Allah. Baik. Sebagai mukadimahnya tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, saya ingin membawa kepada satu ayat Al-Quran yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila rasul qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana." Maksud apa tuan-tuan? Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah menurut kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah, yakni Al-Quran, dan kepada Rasulnya yang menyampaikannya.
Mereka menjawab, cukuplah bagi kami apa yang kami dapati daripada datuk nenek kami yang mengerjakannya. Dan perkara ini Allah telah menjelaskan, sinonimnya perkara itu. Kita ambil mudah, tak ada apa dengan mengatakan bahawasanya mak ayah kami buat macam tu, tok nek kami buat macam tu. Maka itu menjadi mainan mulut kita yang akhirnya sedikit sebanyak perkara-perkara yang terselit, perkara-perkara yang termasuk dengan elemen-elemen khurafat itu berlegar di dalam masyarakat kita. Namun secara realitinya, pada saat ini kesedaran orang, masyarakat terhadap agama Islam itu semakin mendebar. Kalau dulu boleh bilang sekolah-sekolah agama yang tumbuh, yang ada di dalam bumi Malaysia ini, dan alhamdulillah makin hari makin banyak. Kalau dulu saya ingat tuan-tuan dan puan yang senior, pangkat senior, kalau sekolah rendah dulu, kita pergi sekolah rendah pakai serak pendek, kan? Lah tak ada dah, alhamdulillah. Dan begitu juga bagi orang perempuan. Dulu ni hanya memada dengan pakai scarf saja. Saya tengok dalam album kelas di Universiti Melaya pada tahun 1980-an, Fakulti Pengajian Islam, yang mana wanitanya hanya berscarf saja. Kan? Jadi itulah alhamdulillah, kesedaran makin hari makin menebal, yang mana kecintaan orang terhadap agama Islam itu tidak berada pada takhok dan tahap yang lama. Bukanlah tujuan hari ini kita buat ceramah, diskusi berkaitan dengan khurafat ini nak mencari salah. Apa yang orang tua-tua buat dulu, apa yang salah, apa yang tidak salah, adalah tujuan pada hari ini untuk kita sama-sama merongkaikan, kita menjernihkan dalam memastikan akidah itu terpelihara dengan secermat-cermatnya, insya-Allah. Dan dulu kalau kita lihat lagi bagaimana hubungan ipar duai, sepupu sepapat, kan, dia duduk dalam rumah dan sebagainya, tanpa ada batasan di antara peringkat-peringkat tersebut. Namun alhamdulillah di saat ini kesedaran itu makin mendebar, dan itu menunjukkan bahawasanya kecintaan kita kepada agama Islam itu makin hari tidak akan pernah luntur buat selama-lamanya. Namun yang menjadi permasalahannya, dengan kesedaran yang makin tinggi, Allah hadirkan juga dengan cabaran yang sangat-sangat besar. Apa dia tuan-tuan? Iaitu dengan ledakan teknologi. Alhamdulillah hari ini saya tak berjangka bahawasanya akan ada live streaming, akan ada live melalui TikTok, akan ada paparan untuk LED. Pertama sekali tuan, saya main dalam keadaan yang ada slide yang boleh untuk kita paparkan. Bukan cakap saja, semua orang boleh melihat apa yang akan diperkatakan. Baik. Dan cabarannya di saat ini, dengan ledakan teknologinya itu, membuatkan kita di sana Allah memberikan peringatannya, inna hadaina hussabil imma syakira wa imma kafura, dalam surah Insan yang sering dibaca pada pagi Jumaat, pada ayat yang ketiga, bagaimana Allah menyatakan, dan kami membentangkan jalan, dan atas manusia itulah hendak memilih sama ada hendak menjadi insan yang bersyukur ataupun insan yang kafur, insan yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan, saya di daerah Kubang Pasu. Di Kubang Pasu, IBT cukup banyak. UM, IPDA, ILP, IKBN, Kolej Pertanian Bukit Tangga, banyak. Bahkan masyhur dijuluki dengan daerah ilmu bagi daerah Kubang Pasu. Itu satu sudut. Dan satu sudut yang lain,
ujian kepada kami adalah rata-rata pelajar ini adalah usia yang muda. Bila usia yang muda, maka cabarannya di saat ini dengan ledakan teknologinya membuatkan tiada batasan di dalam perhubungan. Kemarin hari Khamis, pihak kami ditangkap haluan dua pasangan. Satu daripada UUN, satu lagi dia pemandu lori daripada Selangor. Dia bawa mereka dia on the way nak pergi menikah di Siam. Kami pergi Sabah. Tak ada lah mereka nak menikah di Siam tu. Bukan itu ceritanya. Dan apa yang menjadi permasalahannya, apabila kita membuat siasatan, macam mana boleh kenal dan sebagainya. Seorang tu daripada Selangor, dia bergaduh dengan family dia. Kemudiannya bila dia bergaduh dengan family dia lari daripada rumah dan dia main cari power dia. Dia ikut power dia, sampailah ke Changlun. Nak buat apa tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian? Maka di saat ini, dengan ledakan teknologi yang ada pada saat ini, maka dia membuka ruang yang seluas-luasnya. Tak lagi yang berlaku bila kita cek telefon untuk kita mencari maklumat, dia bohong tuan-tuan. Dia kata mak ayah dia dah meninggal. So apa dia tak mau kami nak kawin rahsia, nak siasat dia dan sebagainya. Dan apabila penyiasat kita minta telefon siasat, rupanya mak ayah dia masih ada lagi. Dan lebih menyedihkan, mak dan ayah dia itu merupakan seorang ustaz dan ustazah. Maka realiti yang dihadapi ini hendaklah menjadi tanggungjawab kita bersama, insya-Allah. Baik. Kalau kita tengok di sana gambar. Tak kata tuan-tuan dan puan-puan lah, mak ayah sendiri pun. Apabila lahirnya adik-adik, maka dia minta untuk kita nak uruskan. Yang tu gambar apa tuan-tuan? Ui. Biasa ui ni kita buh dengan apa? Buh dengan apa? Paku. Sebab apa? Nak bagi nanti anak jadi berani. Kemudiannya lagi ada lebih advance, kita buh pensel. Supaya apa? Supaya nanti anak cerdik, pandai menulis, pandai membaca dan sebagainya. Kalau itulah cara kita berkira-kira berkaitan dengannya, maka pada zaman sekarang ni kita dah ketinggalan zaman lah. Bukan perlu bawa pensel lah, tak kena bawa apa lah ni? Handphone, iPad, tablet. Kemudian bagi perempuan pula, kita tanam. Selalu kita tanam kat mana? Bagi perempuan dekat dengan jalan. Sebab apa? Supaya cepat sampai jodoh dia. Inilah antara sedikit amalan-amalan yang dah sampai masa dah untuk kita hindarkan dia. Baik. Apa yang dikatakan sebagai khurafat? Kita boleh dengar orang nak sembang, kalau bini kata sembang kari kan. Nak sembang macam kencang sikit, sembang lembu pun boleh terbang. Kita kata hang ni auta ni, hang ni bohong ni, khurafat ni. Mai mana perkataan khurafat ni? Dia adalah daripada sebuah hadis daripada Aisyah, qalat hadasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata lailah nisa'ahu hadithan faqalat imrah minhunna ya Rasulullah hadha hadithun khurafah qala tadrina ma khurafah kana rajulan min fi bani udra asrathul jin famakatha fihim dahran thumma radduhu ila al-ins fakana yuhaddithun nas bima ra'a fihim min al-ajaib
a'ajib faqala an-nas hadithul khurafah. Baik, maksud dia apa tuan? Ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia berbicara dengan isteri-isterinya, dengan isteri-isteri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bercerita tentang kisah-kisah khurafat. Okey, khurafat ni apa dia? Iaitu nama orang. Khurafah itu nama orang. Baik, seperti mana ada pemimpin yang dahulunya nama Yasir Arafat. Jadi nama orang khurafat. Dia ada kisah-kisah dia. Dia ni satu orang, rajulan fi Bani Udrah, seorang lelaki daripada Bani Udrah, daripada Bani Udrah yang berada di Yaman. Baik, asaratul jin. Jin dah ambil dia. Jin dah colek dia. Bukan kata orang kita saja, no. Dia orang Arab pun jin ada colek dia. Okey. Fama kata fihim, dan khurafat ini dia duduk dalam dunia jin ni dalam satu tempoh yang agak lama. Raduhu ilal insi, dan dikembalikan ke dalam dunia manusia. Bila dia kembali ke alam manusia, dia banyak berbicara, dia banyak cakap berkaitan dengan alam-alam jin. Jadi apabila dia banyak bercerita tentang alam jin, apa yang ada di alam jin, okay, maka itulah oranglah sebut sebagai hadis khurafah, iaitu cerita-cerita khurafat. Ni asal usul dia. Siapa yang dikatakan sebagai khurafat, iaitu satu orang daripada Yaman. Okey, dia dicolek oleh jin, maka apabila dia dilepaskan dalam dunia manusia, dia berbicara berkaitan kehidupannya dalam dunia jin. Sebab tu bila sembang hak jenis macam pelik-pelik sikit, sembang jenis hak macam merapu-merapu sikit, maka disebut sebagai hadis khurafah. Kita izin saya tengok no. Allah. Di alam Melayu, pastilah kalau kita nak sebut tentang khurafat ini, kita kena merujuk kepada kamus di alam Melayu, iaitu kamus Dewan. Okey, apa yang dimasukkan khurafat dalam kamus Dewan? Iaitu satu kepercayaan yang karut, yang dongeng, yang mengandungi kisah-kisah tahayul. Okey, kalau kita lihat seni orang Melayu dalam nak memberikan pendidikan, kita terdidik dengan penuh adab ketimuran. Okay? Sebab tu dari sudut nasihat-nasihatnya banyak kepada kiasan-kiasan. Sebagai contoh, okay, nak menunjukkan perbuatan menyanyi di dapur tidak baik, kita sebut apa? Nanti dapat lelaki tua, kan? Duduk di tangga, maksudnya apa? Nanti kahwin lambat. Duduk atas bantai, okey, nanti jadi apa? Bisui, itu memang lumrah, tak payah dah. Memang begitu orang Melayu dalam memberikan kiasan-kiasan nasihatnya. Sebab tu banyak kisah-kisah, kisah-kisah teladan. Sebagai contohnya sang kancil, kan, dengan buaya. Kisah-kisah kita tengok kat TV dulu, kan. Buaya tersepit dengan pokok. Lepas tu, lepas buaya tersepit dengan pokok, lembu mai nak melepaskan buaya tu, kan. Bila lepas-lepas, buaya tu pergi makan ngap kaki dia, kan. Kemudiannya si kancil mai. Kancil ni dalam masyarakat kita figura kepada satu haiwan yang cerdik. Jadi dia bertengok benda tu berlaku. Jadi sang kancil tu pun kata, betul ke hang boleh keluar daripada kayu ni? Jadi buaya tu pun kata betul macam mana? Dia pun pergi balik, letak balik kayu tu. Okey. Jadi dah jadi macam tu, sang kancil kata biar kat dia. Kan? Sebab apa?
nak menunjukkan kiasan-kiasan, kisah-kisah teladan itu memang termakruf di dalam masyarakat Melayu itu. Okey. Baik, itu khurafat daripada sudut bahasa Melayu. Kemudian khurafat daripada maksud dalam dunia Arab. Maka kita lihat pula daripada kamus Lisanul Arab. Itu kamus yang besar, berjilid-jilid, banyak jumlah dia, yang ditulis oleh Ibn Manzur. Apa yang dia sebut berkaitan dengan khurafat? Al-khurafat al-hadith al-munstamlah al-makdhub, iaitu cerita-cerita mempesona yang dicampur adukkan dengan perkara-perkara dusta. Okey. Kalau kita tengok al-mustamlah, kita ambil daripada perkataan milhun, iaitu garam. Garam. Okey. Bagi itu bila kita masak, tak ada garam, dia tak sedap. Sebab tu dinyatakan al-hadith mustamlah. Dalam kisah-kisah itu ditambah garam dia, ditambah perasa dia, ditambah ajinomoto dia, ditambah dengan bahan-bahan perasa nak bagi sedap kisah tersebut. Okey. Maka itu dikatakan sebagai khurafat. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 27, okey, ia berkaitan dengan kisah Nabi Nuh. Panjanglah kalau kita nak membicarakan kisahnya, okey. Iaitu dinyatakan fasluk fiha min kulli zawjaini ithnain. Masuklah ke dalam bahtera itu daripada tiap-tiap yang hidup itu secara berpasang-pasang. Okey. Dinyatakan di sana bahwasanya dalam bahtera itu, siapa yang masuk dalam bahtera itu maka secara berpasang-pasang. Baik. Dan ini yang dikatakan sebagai ada penyedap rasa. Kalau kita buka dalam tafsir, ia disebut sebagai riwayat Israiliyat. Kalau kita tengok tafsir di alam Melayu, bagaimana Muhammad Said bin Umar, Syekh Muhammad Said bin Umar, okey, dia menulis dalam kitabnya Tafsir Nurul Ihsan. Dalam tafsirkan ayat tersebut dinyatakan pada dalam bahtera 40 lelaki, 40 perempuan, dan 3 anaknya, itu 3 anak Nabi Nuh, iaitu Sam dikatakan bapa kepada kaum Arab, Ham bapa kepada Sudan, dan Yafith bapa kepada kaum Turki. Dan ditambah lagi, panjang bahtera adalah 300 hasta, lebarnya 50 hasta, tinggi 30 hasta. Ada 3 lapis, di atasnya adalah burung-burung, di tengah-tengah adalah manusia, di bawah binatang-binatang yang jinak dan liar. Naik pada 10 rejab, itu bermula belayak 10 rejab, dan turun habis belayak pada 10 Muharram. Ini adalah contoh satu kisah itu yang tidak dinyatakan secara jelas oleh kitab Al-Quranul Karim, namun dalam riwayat Israiliyatnya, dalam kitab-kitab tafsir-tafsir bagi kitab-kitab yang terdahulu diterangkan secara panjang lebar dan sebagainya. Itulah contoh kisah-kisah yang dicampur adukkan, yang dipanjang-panjangkan untuk memberikan pesona di dalam sesuatu kisah tersebut. Baik, kita lihat apa yang dikatakan sebagai ciri khurafat. Ada 5 benda. Apabila ada cukup 5 itu, maka itu sah-sahlah adalah perkara khurafat. Kita kena timbang. Ini merupakan kayu ukur dia, penimbang. Nak katakan perkara itu khurafat, kena ada ke-5 perkara ini. Yang pertama sekali, iaitu perkara khurafat ini mestilah pada perkara ghaib, benda yang tak dapat ditanggapi oleh panca indera kita. Mata kita, okey, kalau boleh lihat, maka itu tak dinamakan sebagai khurafat. Telinga kita, okey, kalau kita boleh dengar, maka itu tak dikatakan sebagai khurafat. Lidah, tangan dan sebagainya, kan. Sebagai contohnya Mamat. Dia ni satu orang yang rambut dia panjang. Dia tak menguruskan diri dia. Sekali tengok tu macam hantu Kak Limah.
Tapi adakah itu boleh dikatakan sebagai perkara khurafat? Tak. So apa? Kita boleh tengok dia, kita boleh lihat dia, kita boleh sentuh dia. Okey. Jadi itu belum dikira sebagai perkara khurafat. Okey. Apa yang dikatakan sebagai perkara khurafat ini adalah dia okey, dia adalah perkara yang ghaib. Berlakunya sesuatu itu, kita ada yang mendakwa bahawasanya ada sebab yang tak baik, ada sebab yang malang, ada sebab yang membawa kepada sial. Okey, sebagai contohnya dalam pengamalan masyarakat kita duk bawa ni nak pergi ke pekan buak Cepedak, tahu-tahu bewak melintah. Okey, bila bewak melintah, kita percaya apa? Ada yang percaya bahawasanya dengan melintahnya bewak itu merupakan satu petanda yang tidak baik. Ada yang sanggup patah balik. Sebab apa? Takut berlaku malapetaka, takut berlaku kemalangan dan sebagainya. Itu adalah contoh. Okey, kita menganggap bahawasanya berlakunya sesuatu itu boleh membuatkan perkara sial dan malang dia selepas itu. Okey, itu yang pertama, iaitu dia mestilah berunsurkan kepada perkara ghaib. Yang kedua ialah, iaitu ciri-ciri yang kedua, kalau khurafat ini dia karut, dia merapu, orang kita kata. Okey, dia tak boleh nak tanggapi dengan akal kita yang waras. Okey, hal tu dikatakan sebagai perkara khurafat. Baik, saya nak cerita. Tadi kita sembang berkaitan dengan khurafat. Ada satu nama ni, okey, dia dicolek oleh jin, kan? Bahkan disebut dalam athar. Okey, kisah khurafat ini dia dicolek oleh jin. Ada 3 ekor jin. Jin yang pertama ni nak bunuh dia, nak makan dia, nak isap darah dia. Itu jin yang pertama. Okey, manakala jin yang kedua nak buat khurafat ini sebagai khadam dia, sebagai pembantu dia. Dan jin yang ketiga lepas bila balik ke dunia manusia. Kemudian dalam cerita khurafat ini main jin yang keempat. Okey, depa bagi syarat. Kalau hang boleh cerita hak pelik, aku boleh bagi hang jin yang keempat ni join sekali dengan kami. Okey, supaya kita boleh sama-sama, kalau nak makan khurafah ni, makanlah. Jin yang keempat ni main cerita. Dia kata, aku dulu ni, jin cerita ni, aku dulu dalam rombongan bersama dengan kaum keluarga aku, ada 7 orang. Kami nak pergi meminang anak darah jin. Kemudian di tengah-tengah jalan, mereka ada bawa lembu. Lembu tu terlepas tali. Bila lembu tu terlepas tali, okey, maka lembu tu asal nak bawa pergi kenduri, nak minang hak jin perempuan ni, tak boleh tu. Ayah kepada bakal jin hak perempuan ni kata, siapa yang dapat tangkap lembu ni, aku akan nikahkan dengan anak aku. Okey, jadi pakat carilah, cari sampai usianya 70 tahun. 70 tahun cari punya lembu ni, tak boleh. Okey, bila aku berhenti, dia kata lembu berhenti. Bila lembu gerak, aku pun gerak. Bila sampai bila nak boleh. Itu contoh kisah khurafat tadi tu. Baik, kita pergi kepada tu jin yang keempat. Hang punya cerita ni memang mengarut lah. Hang boleh duduk dengan kami ni. Main yang kelima pula, ni aku nak join hampa, boleh tak? Boleh, dengan syarat hang cerita benda hak lagi pelik lagi. Dia pun cerita lah. Okey, aku ni seorang yang do'if, aku seorang yang miskin, aku tak punya apa-apa. Okey, ni jin yang kelima cerita. Adalah jumpa satu perigi ni, aku dahaga, aku turun kat bawah, aku nak minum. Ada suara kat atas kata, jangan minum. Aku pun naik. Okey, lepas tu dia dengar tak nak siapa orang kat atas ni, dia pun turun balik. Bila dia turun balik, sama jawab kata, jangan minum. Dia pun naik buat kali yang kedua. Main yang kali ketiga, macam tu juga, tapi dia minum juga. Kemudian dia dengar, siapa yang minum air ini,
akan tukarlah jantina daripada lelaki menjadi perempuan. Maka jin tadi tu hak lelaki jadi perempuan. Jadi jin perempuan ni bila dia naik, dia kahwinlah dengan seorang lelaki, adalah memiliki 2 orang anak. Okey. Hiduplah dia, yang asal dia tu jin lelaki, okey, tukar kepada jin perempuan. Mailah rindu dia kepada kampung halaman dia. Bila dia rindu, dia ikut balik jalan nak pergi ke perigi tadi tu. Kemudian dia buat perkara yang sama. Okey, dia daripada jin lelaki ke jin perempuan, okey. Sama juga dia pun terjun nak minum. Cerita dia lebih kurang sama. Yang akhirnya dia minum, dia bertukar pula daripada jin perempuan jadi jin lelaki. Sebab tu kisah-kisah ini apabila dikisahkan di dalam masyarakat Arab pada ketika itu, jadi orang tak boleh nak terima. Apa pelik sangat cerita ni, no? Jin boleh tukar lelaki perempuan, no? Kemudian jin boleh legal lembu 70 tahun. Ni saya belum cerita lagi jin yang ke-6 pula. Saya tak mau cerita. Kalau cerita ni dia lelaki pelik, tuan-tuan kata apa yang dia ni yang duk merapu sangat ni. Okay. Itulah yang dikatakan sebagai kisah yang khurafat, yang karut, okey, yang jin colek dia tadi itu. Jadi apabila berlaga dalam masyarakat Arab kisah-kisah yang sebegitu, jadi orang pakai sebut ni ngarut, ni khurafat, ni khurafat. Okey, itu adalah asal usulnya. Apa dikatakan sebagai kisah itu kisah khurafat. Baik. Kemudian yang seterusnya ialah tiada petunjuk dari kitab Al-Quran dan Al-Hadis. Okey. Yang pertama tadi dia perkara gaib, yang kedua tadi adalah karut marut, yang ketiga tiada petunjuk daripada kitab Al-Quran ataupun Al-Hadis. Saya nak buat satu contoh tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, berkaitan dengan kisah Ashabul Kahfi, yang mana Allah uji keimanan mereka. Di zaman mereka itu ada pemerintah yang sangat zalim. Siapa yang memeluk agama tauhid maka akan dibunuh, akan diperangi. Maka Allah pelihara iman Ashabul Kahfi ini. Dia berlindung dalam sebuah gua, dan dinyatakan dalam surah Al-Kahfi ayat 25, walabithu fi kahfihim 300 sinin wazdadu tis'a. Dan mereka telah tidur dalam gua mereka 300 tahun dengan kiraan ahli kita, dan 9 lagi dengan kiraan kamu. 300 tahun, ada yang kata 309 tahun. Lama tuan-tuan. Kalau kita lah ramai cerita hang ni siapa lama ni? Aku tidur 300 tahun. Aku bukan zaman law ni. Zaman sultan dulu, hak ke bapa-bapa dulu ni. Jadi orang akan kata kita ni pelik. Orang kata kita ni tak berapa sihat. Orang kata kita ni tak berapa waras. Tapi apabila diceritakan oleh Allah Jalla wa'ala dalam kitab Al-Quranul Karim, maka walaupun di fikiran kita rasa perkara itu adalah pelik, namun sebagai seorang yang beriman tak dapat tidak untuk kita menerimanya dengan berlapang dada. Baik, dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Huzaifah, riwayat daripada Huzaifah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitan yastahillu ta'am alla yudhkara smallahu alaihi. Maksudnya apa? Daripada Huzaifah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apabila kita makan tak disebut nama Allah Subhanahu wa taala, tak disebut bismillah, tak baca doa makan, maka syaitan akan turut sama makan bersama dengan kita. Okey. Kalau kita fikir secara logiknya pelik lah, kita makan tak ada bismillah, syaitan ada duduk dengan kita. Okey. Tapi diceritakan dalam hadis, maka di sana kita dapat tidak untuk kita mempercayai. Itu yang ketiga, syarat itu yang menjadi khurafat. Yang keempat, ciri-ciri itu nak satu kisah atau khabar itu menjadi khurafat, iaitu tiada pengalaman yang konsisten. Okey, tak ada pengalaman yang konsisten. Okey, sebagai contohnya kalau kita lihat kan,
Kita banyak di alam Melayu ni tips-tips petua-petua kesihatan dan sebagainya. Okey, sebagai contohnya daun kapal terbang boleh merawat luka, dan alhamdulillah ia konsisten, Kemudiannya orang tua-tua kita dulu apabila nak keluar api motor ke, nak keluar ke laut dan sebagainya, ada ambil daun biak, daun ketong, tapi lah ni lah orang kata apa, modify sana, modify sini, boh dengan ubat batuk dan sebagainya. Tu jadi lain. Kalau dulu ni tak ada masalah pun. Kemudiannya macam mana nak menurunkan kadar gula, makan rumah betik, buat ulam, buah mengkudu dan sebagainya. Itu adalah pengalaman yang konsisten. Begitu juga tuan-tuan yang mana terlibat dengan kerja mencari rezeki di laut sebagai contohnya. Tadi mai saya tengok ada lampu warna hijau. Biasa lampu warna hijau ni untuk tangkap apa? Sotong, kan? Awak tak boleh kalau merah kan? Kalau kelabu kan? Kalau ungu kan? Itu pengalaman yang konsisten. Bila lampu hijau ya, sotong main. Jadi itu adalah satu pengalaman yang konsisten. Itu juga apabila kita sebut terjun daripada bangunan, sahih-sahih, confirm mati. Kan? Tak pandai berenang, terjun dalam laut, sahih-sahih dah mati. Melainkan atas perkara yang menjadi mukjizat Allah kepada nabi-nabinya, sebagaimana api tidak membakar kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api itu menjadi sejuk dan sejahtera ke atas Nabi Ibrahim alaihi salam. Contoh kalau nampak apa? Dia dakwa contoh. Ni contoh kan. Ni ayat ni. Minum ayat ni boleh merawat 1001 penyakit. Kanser ke, penyakit taun ke, penyakit sopak ke, penyakit COVID ke, apa-apa penyakit pun dia kata ni minum dengan ayat ni saja. Boleh menyebabkan sakit tu hilang. Itu antara contoh. Tapi dia tak dapat nak dibuktikan. Maka itu selagi mana tidak ada kajian, selagi mana tidak ada penemuan sains, maka itu dikira sebagai khurafat. Tidak ada pengalaman yang konsisten. Baik, yang kelima, tidak berteraskan kepada kajian ataupun fakta sains. Seperti mana yang tadi Tuan Kursi ada sebut, bagaimana kita sebagai akidah Ahlussunnah wal Jamaah, apabila kita makan obat, apabila kita merawat, kita usaha untuk nak mencari penawar kepada pesakit kita, maka tidak lain dan tidak bukan kita bersandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah ubat itu yang menyembuhkan, bahkan tiada lain yang tidak bukan adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan khurafat kalau makan ubat jika demam. Itu adalah berdasarkan kepada penemuan sains. Kesan radioaktif ataupun sinar X-ray. Tuan-tuan pergi X-ray, peliklah X-ray ni. Pelik macam mana? Kalau kita pergi hospital atau klinik, kita mai tu ramai. Misi-misi ni duduk kat belakang kita ni, kan? Sekali bila dia kata okey, ready, kita beralih, ada orang tak? Ada orang tak kita beralih? Tak ada. Mereka lari, tuan-tuan. Sebab apa? Ada kajian yang mengatakan bahawasanya radioaktif itu memberikan kesan yang tidak baik kepada manusia. Kita tak apalah naik X-ray ni bukan tiap-tiap hari, kan? Tekoh bila diterima untuk kerja, tekoh bila nak masuk U, tekoh bila nak buat satu urusan, maka perlu kepada ujian X-ray. Maka dengan kajian yang menyatakan bahawasanya X-ray itu sekiranya dibuat secara kerap berulang kali, dia boleh memberi bahaya kepada kesihatan. Maka itu termasuk di dalam apa yang dikatakan sebagai fakta di dalam sains itu sendiri. Dan kalau kita uraikan lagi bagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada menyebut
seekor lalat yang masuk di dalam minuman. Okey, bagaimana Nabi mengajarkan untuk dicelupkan lalat itu. Sebab apa? Kerana di kiri sayap lalat itu ada racun, di kanan sayap lalat itu ada penawar. Okey, maka dibuktikan oleh kajian-kajian yang sekarang ini. Dan begitu juga antara sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila kita makan, iaitu kita menjilat ujung jari terlebih dahulu. Kita rasa macam kuno, kita rasa macam kampungnya, tapi tidak. Kerana apa yang disabdakan, apa yang ada dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pastinya ada hikmah-hikmahnya. Bahkan dia terbukti di saat ini, bagaimana tangan kita ini mempunyai enzim interferon, sebut dia tu. Okey, dan hujung-hujung jari kita ada asid amino atau protein khas yang boleh apabila kita makan dengan tangan, dia menguraikan makanan itu lebih efisien, lebih berkesan. Ia dibuktikan pada saat ini, pada saat teknologi yang ada makin canggih. Okey, dan sekiranya ia dapat dibuktikan dengan fakta sains, maka dia bukanlah perkara khurafat. Okey, jadi jelas daripada kita. Yang pertama, ciri-ciri khurafat, perkara ghaib. Yang kedua adalah karut marut. Yang ketiga ialah tiadanya dalil daripada kitab Al-Quran dan As-Sunnah. Seterusnya, yang keempat, tiada pengalaman yang konsisten. Yang kelima, tidak berteraskan kepada kajian ataupun sesuatu penemuan sains. Okey, baik, kita masuk. Apa itu yang dikatakan sebagai bentuk-bentuk khurafat? Okey, ini contoh. Yang pertama sekali ialah kesialan. Dalam bahasa Arab disebut sebagai tasya'um, ataupun disebut sebagai malam, ataupun orang Cina sebut sui. Sebagai contohnya apa? Tepung tawar. Kita banyak dulu apabila berlangsungnya perkahwinan, okey, ni nak elak sebagai contohnya hujan, dia nak kahwin, apa yang kita buat? Kita balik baju macam-macam bersih lah. Kalau bersih belah saya tu, paling baju yang kawan ni paling suka pakai, baju yang dia suka tu, hak tu yang dibalik ke atas bumbung. Okey, ada bersih yang lain, minta maaf. Okey, dia bukan pakaian yang tak sepatutnya, dibalik di atas bumbung dengan kepercayaan bahawasanya tak akan turun hujan. Sedangkan apa yang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan, macam mana nak baca doa tu nak mengelakkan daripada hujan? Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, ya Tuhanku, kau turunkanlah hujan di sekitar kami. Maksud kata hujan yang boleh memberikan manfaat kepada kehidupan kami. Wala alaina, bukanlah hujan yang untuk mengazab kami, bukanlah hujan yang nak memberikan mudarat kepada kami, bukanlah hujan yang nak menimpakan kami banjir yang besar. Okey. Kemudiannya sial burung. Sial burung. Sial burung ni dia sebenarnya mai daripada budaya Arab. Sebab tu dinamakan sebagai tiara. Ta. Mai daripada tairun. Tairun ni ada burung. Okey. Menjadi adat budaya bagi orang Arab. Sebelum mereka nak lakukan sesuatu perkara yang penting, tuan-tuan, mereka akan ambil burung, mereka balik. Okey. Mereka akan tengok arah burung tu terbang. Kalau burung tu terbang ke kanan, ini maksudnya pertanda yang baik ni. Okey. Kita bolehlah nak pergi musafir lah. Kita bolehlah nak pergi buat sesuatu perkara yang kita nak buat. Kalau lah balik-balik burung pergi ke belah kiri, bagi masyarakat Arab, dia tak pergi, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab pada dia akan berlaku sui, okay? Akan berlaku sial di dalam apa yang mereka nak buat tu saja. Itu contoh bagaimana yang dikatakan sial itu bertitik tolak daripada masyarakat Arab lagi. Okay? Mereka kita dia jadi bersih-bersih lain. Okay? Lagi sial pada hari Selasa.
Sanggup tak buat kenduri hari Selasa, sanggup tak buat mesyuarat hari Selasa, sanggup tak pergi mana hari Selasa. Sebab apa? Dikatakan pada hari Selasa tu hari yang sial. Ada yang kata, Ustaz, tu ambil daripada hadis kaunian, hadis penciptaan alam ini, bahawasanya al-makruhat, perkara yang dibenci itu, perkara yang buruk itu dibuat pada hari Selasa. Tuan-tuan, itu merupakan hadis berkaitan dengan penciptaan alam ini. Maka tidak ada sedikit pun kaitan dengan apa yang akan kita buat tersebut. Sebab tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan amaran yang keras berkaitan dengan perkara ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man raddathu tiyarah min hajatin faqad asyraf wal iyad billah. Maksud apa tuan-tuan? Sesiapa yang ditergendalakan, membuatkan dia terhenti membuat sesuatu urusan itu disebabkan tiarah, disebabkan percaya kepada sia-sia ini, maka Nabi sebut faqad asyraf, maka dia telah menjadi syirik. Wal iyad billah. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lain ada menyatakan berkaitan dengan kepercayaan sial ini, la adwa wala tiarah wala hammata wala safar wa yu'jibuni al-faul. Apa maksud dia? Tuan-tuan, bukan saat ini, bukan kita pada abad yang moden ini, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu merupakan perintis terhadap kepercayaan yang tidak tepat ni. Apa yang Nabi sebut? La adwa, tidak ada penyakit berjangkit. Maksud apa penyakit berjangkit? Orang dulu faham, bila sebut penyakit ni, penyakit itu sendiri boleh memberikan jangkitan merebak kepada masyarakat. Dia kata ada power penyakit tu. Macam kita baru ni diuji dengan COVID, Jadi masyarakat Arab faham bahawa penyakit itu dia ada power dia sendiri. Sedangkan kita mengimani bahawasanya tidak akan berlaku, tidak ada kuasa, tiada daya upaya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ialah wala tiarah, seperti yang kita bincangkan tadi. Tidak ada kepercayaan kepada kesialan, tidak ada kepercayaan kepada terbangan burung tadi tu. Wala hammata, dan tidak ada kepercayaan kepada burung hantu. Hamatan ni burung hantu. Masyarakat Arab ni, apabila burung hantu dia tenggek kat rumah dia, kemudiannya mereka akan tengok, ni burung hantu ni tenggek kat rumah kita. Akan ada lah orang yang meninggal dalam rumah tu. Pakai tengok ham aku ni umur baru 40 kan. Tok Wan kita umur 80, anak kita baru umur 15 tahun. Kalau cara adatnya kata, Tok Wan ni nak pergi dulu ni. Itu kepercayaan masyarakat dululah. Bila ada burung hantu, mereka percaya akan ada dalam rumah tu yang akan meninggal dunia. Wala iyyazubillah. Wala safar. Safar ni apa? Bulan Safar. Bulan Safar. Dan menjadi amalan kita. Dahulu kala. Bila mai bulan Safar ini, maka akan dibuat mandi Safar. Untuk apa? Nak tolak bala. Bahasanya kepercayaan bulan Safar ini merupakan bulan yang membawa sial, yang membawa malang. Dia akan mandi pada hari terakhir dalam bulan Safar, hari Rabu. So pada hari Rabu dia percaya pula hari Selasa ni Allah buat makruhat, iaitu perkara yang buruk-buruk. Hari Rabu ni Allah buat perkara yang baik-baik. Jadi nak tolak benda buruk ni, kena buat hari yang baik. Alhamdulillah tuan-tuan, alhamdulillah kita sekarang ni dah tak ada lah berkaitan dengan kepercayaan mandi Safar ini. Wa yu'jibuni al-faul, dan aku suka umatku ini al-faul. Al-faul ni apa? Berlawanan kepada tasyabbuh, iaitu optimis, iaitu dia bersangka baik, iaitu dia positif.
Mainlah ujian macam mana pun, dia tetap optimis dan bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mainlah bewak melintas 10 ekor pun, tak jadi masalah. Aku redah, aku pergi juga. Hanya saya la haula wala quwwata illa billah. Okey. Kemudian bentuk khurafat yang kedua iaitu memelihara hantu. Okey, ada dalam masyarakat kita bahawasanya kepercayaan menjaga makhluk-makhluk halus ini. Untuk apa? Pada mereka boleh memberikan manfaat di dalam kehidupan mereka. Tolong jaga benda, okey. Tolong untuk nak kena kahwin dan sebagainya, okey. Belah hantu raya kan. Dan bila nak kundui boleh ambil pinggan, boleh ambil mangkuk dan sebagainya di satu tempat. Itu antara contoh. Okey, bagaimana kebergantungan masyarakat terhadap apa yang dikatakan sebagai hantu ini. Okey. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Jin ayat ke-6, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Allah dah jelas dah bahawasanya ada di kalangan manusia rijal minal insi, okey, daripada manusia yang meminta pertolongan ataupun perlindungan daripada rijal minal jin, daripada bangsa-bangsa jin ni. Fazaduhum rahaqa, maka golongan-golongan jin ni akan menjadi sombong, akan menjadi bongkak, akan menjadi takabur, tuan-tuan. Sebab apa? Kita yang Allah ciptakan dengan sebaik-baik kejadian ini, kita minta perlindungan daripada makhluk jin tersebut. Dan dalam ayat yang lain bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Maksudnya, dan janganlah engkau wahai Muhammad menyembah atau memuja yang lain daripada Allah yang tidak dapat mendatangkan manfaat kepadamu dan juga tidak dapat mendatangkan mudarat kepadamu. Okey. Oleh itu, sekiranya engkau mengerjakan yang demikian, maka pada saat itu menjadilah engkau dari kalangan orang-orang yang berlaku zalim. Kalau itulah kira-kiranya kita minta perlindungan daripada makhluk-makhluk hantu, turaya dan sebagainya, maka tiadalah guna kita sembahyang 5 waktu sehari semalam. Kita sembahyang 17 rakaat, di mana dalam setiap rakaat yang kita baca kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah kami sembah dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Kita mewujudkan satu ruang, okey, kepada makhluk daripada kalangan jin ini untuk kita bergantung pengharapan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu bentuk khurafat yang kedua. Bentuk khurafat yang ketiga ialah jampi serampah. Okey, jampi mantra yang bercanggah dengan syarak. Okey, saya dulu Tok Imam tahulah, saya dah sebut. Okey, seorang ustaz, ni lah kita masalah ni. Kadang-kadang geng ustaz pun sama menyebarluaskan berkaitan kalau khurafat ni. Geng hafiz sendiri pun hafizul Quran, okey, bila nak lalu bawah penyidai kain tak mau lalu. Sebab apa? Takut hafazan tak ingat. Lagi nak makan sate tak boleh makan benda-benda yang berlidi, takut cepat lupa. Okey, ini adalah cabaran-cabaran, okey, khususnya kepada orang agama. Bagaimana kuatnya dugaan-dugaan tersebut. Baik, apa yang diajarkan kepada saya waktu saya mengaji dulu berkaitan dengan nak ujian JPJ, nak test JPJ. Seorang ustaz ni, saya tak mahu sebut. Okey, saya sebut tuan-tuan kenal. Okey, Ustaz Di, JPJ ni tak lulus, saya 2 kali ambil. Okey, ni hang baca ni, Allahumma bala bali ruhu kama jadi, naikkanlah darah bani ke mukaku, turunkanlah darah bani ke, saya tak mahu sebut sebab ada rakaman. Saya lagi buat ada orang mengamai pula, saya dapat saham. Okey, itu antara contohnya. Okey,
Jadi daripada kata-kata itu pun ada perkataan-perkataan yang kita tak faham. Allahumma balagani, apa maksudnya tuan? Ruhu kama jadi, tak faham tuan. Okey. Jadi sebab itu Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam membicarakan berkaitan dengan jampi ini, maka dia perlu disandarkan, dia perlu ada 3 syarat berikut. Yang pertama, perlulah menyebut nama Allah dan nama-namanya yang baik, Asmaul Husna, 99 nama Allah. Yang kedua adalah dalam bahasa Arab, kitab daripada ayat-ayat Al-Quran sebagai contohnya, dan juga daripada bahasa Melayu yang difahami, bukan bahasa Melayu tapi dalam keadaan bahasa yang tidak difahami. Okey. Dan juga yang ketiga, tidak memberi kesan, jampi itu tidak memberi kesan sendiri, melainkan atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kemudiannya alhamdulillah, tadi ustaz saya tadi diajar mantra black-black ni. Mai blok seorang lagi, Ustaz Zawawi. Ni tak apa saya sebut nama. Okey. Sebab dia ajar perkara yang baik. Okey. Dia ajak Saidi. Yang ni dia ajak pula lain. Yang tu nak ambil JPJ. Yang ni dia nak ajak nak main badminton. Saya time tu ni lah atlet badminton. Okey. Jadi dia ajak Saidi. Ni aku nak ajak satu ayat Quran. Boleh amai ni. Dia ajak apa? Wa huwa rabbuna wa rabbukum walana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Wa huwa rabbuna wa rabbukum walana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Okey. Jadi alhamdulillah, anak buah saya sendiri, okey, dia 3 kali. Lalu kita ingat ujian test yang auto ni senang. Bubuh gear D je, tekan minyak dia jalannya. Okey. Tapi dah bila nak buat ujian test untuk driving ni, dia yang tu yang paling payah. Head manual dia jadi senang balik. Okey. Dia 3 kali tak lulus. Sampai dia dah putus asa dah. Kan. Saya panggil dia. Okey, Kak Long. Kak Long Hanis saya panggil dia. Ni, Pak Lang nak ajak ni, doa daripada Al-Quran Karim. Alhamdulillah, bila dia amai yang tu, okey, untuk kali yang keempatnya dia lulus. Jadi sebenarnya setiap yang berkaitan dengan khurafat itu ada di sana, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, dalam kita nak mencari jalan penyelesaiannya. Contohnya, kita baru beli kereta. Okey, biasanya Tok Imam jadi mangsa. Minta Tok Imam, tolong Ustaz, tepung tawak. Kata Imam sini lah. Ni saya ambil contoh tempat-tempat lain kan. Okey. Jadi ini adalah salah satu contoh lah. Okey, yang boleh untuk kita nak hindarkan. Bahkan kali ini telah diajar oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, daripada doa, sebuah doa yang dibaca. Doa ni sama ketika mana akad nikah disunatkan untuk membaca doa keberkatan. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih wa a'udzubika min syawriha wa syawri ma jabaltaha alaih. Maksudnya apa? Ya Allah, aku memohon kebaikannya dan kebaikan yang Kau ciptakan kepadanya, dan aku juga mohon perlindungan daripada keburukannya dan keburukan yang Kau ciptakan kepadanya. Okey, itu boleh baca. Okey, kepada kenderaan. Dalam hadis tu dikiaskan, dan hadis tu disebut sebagai unta. Okey, kenderaan kita bukan unta lah sekarang ni. Okey, yang kita adalah kereta, Hilux, motorboat sebagai contohnya, kan, sampai. Okey, yang baru kita beli, kita boleh bacakan doa tersebut. Okey, baik. Kemudian yang keempat adalah tangkal azimat dan wafat ataupun raja. Okey, ini adalah contoh yang kadang-kadang kita percaya bahawasanya tangkal-tangkal ini, azimat-azimat ini boleh menghindarkan daripada apa? Penyakit, menjadi keban, kaya, pelari dan sebagainya. Okey, dulu kalau budak-budak Riau, apa yang mak-mak tok kita buat dulu ni? Ikat dekat perut, kan?
ikat dekat ke kaki. Itu antara contoh. Okey. Lagi yang tu sebagai contohnya, ini Imam Ma'ruf lah, bukan kata orang Melayu no. Orang Cina pun mahu letak gambar. Okey. Tengku Sultan pada mereka itu, kepercayaan mereka boleh memberikan larih ataupun laku di dalam perniagaan mereka. Okey. Dan perkara ini merupakan perkara yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna al-ruqa wat-tama'im wat-tiwala syirkun. Iaitu jampi mantra, tangkal azimat, okey, dan juga ilmu pengasih adalah syirik. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita dengar bagi jadi sebagai contohnya berkaitan siapa yang terhalang tugasannya disebabkan oleh perbuatan tiara ataupun dia menyangka bahawasanya ada kesialan, maka syirik. Dan begitu juga dalam perkara ini tuan-tuan, sebab khurafat ini tidak ada yang tidak bukan. Dia melibatkan berkaitan dengan akidah kita, dia melibatkan kepada tauhid kita. Maka selaku sebagai seorang yang beriman, tak dapat tidak untuk kita memastikan akidah kita ini akidah yang solid, akidah yang tidak tercemar dengan perkara-perkara khurafat tersebut. Okey. Namun ada satu bukanlah nak dikatakan ditolak secara mutlak, iaitu tangkal azimat yang boleh memberikan satu bayangan atau gambaran yang tidak baik. Okey. Sebagai contoh, as-solah, alif lam sad lam alif ta marbutah. Okey. Kadang yang melibatkan dengan wafa ni, dia ambil daripada perkataan Arab, tapi dia ubah sikit. Alif lam sad lam alif ain, as-solah sebagai contohnya. Okey. Itu antara contohnya. Bagaimana yang kita rasakan perkara itu macam Islam, tapi hakikatnya dia ada unsur-unsur yang merendahkan agama Islam itu sendiri. Okey. Dan dalam sebuah periwayatan ada seorang ulama, saya tak ingat, okey, bagaimana ada seorang itu dia berlaku pendarahan yang tak berhenti, dia keluar darah ni, okey. Kemudian dia ambil okey, dia ambil dia punya pena dia, tulis dekat dahi dia, ya al-dubla'i ma'aki wa ya sama'u aqli wa ghidal ma wa qudiyal amru. Dia tulis yang tu, okey, ya al-dubla'i ma'aki wa ya sama'u aqli wa ghidal ma wa qudiyal amru. Okey. Dia tulis tu kat dahi orang yang meleleh, yang tumpah darah banyak tu, dan alhamdulillah, okey, darah dia berhenti. Maksudnya di sini, andai kalaulah perubatan itu digunakan daripada Al-Quran, digunakan daripada As-Sunnah, dakwah-dakwah itu bukan ditulis daripada darah-darah, daripada najis-najis, okey, daripada perkara-perkara yang tidak syar'i, maka ia diperbolehkan. Baik, yang kelima ialah kedukunan ataupun menurun. Okey, iaitu dia seru makhluk halus meresap ke dalam tubuh untuk nak menyempurnakan apa-apa hajat. Okey, ini antara contohnya bagaimana kepercayaan orang kita berkaitan dengan dukun tersebut. Baik, saya nak sebut benda ni agak berat, okey. Benda yang perlu untuk kita buat serius, okey. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut, fazayyana lahumusy syaitan a'malahum, fazayyana lahumusy syaitanu a'malahum. Baik tuan-tuan, perkara-perkara khurafat ni dia ada penjaga dia. Dia ada orang yang maintenance berkaitan dengan perkara khurafat tersebut. Okey, sebagai contoh dalam aspek komputer ni, kita ada adik kita yang uruskan dengan
projektornya, dengan live streamingnya, dengan laptopnya. Okey, khurafat ni dia ada individu yang di sebaliknya yang sentiasa menjaga sistem itu. Dan Allah sebut fazayyana lahumus syaitan a'malahum. Syaitan ini dia mencantikkan, dia memolekkan, nampak macam betul, nampak macam indah benda-benda khurafat tersebut. Okey, sebab tu tuan-tuan dan puan, kalau kita termasuk dalam dunia khurafat ini, bila kita melangkah masuknya, kita payah nak cari jalan keluar, tuan-tuan. Sebab apa? Kita terpesona, kita takjub dengan dunia-dunia yang dikatakan sebagai khurafat ini. Sebagai contoh, okey, kita hilang motor sebagai contohnya, kita cari tak jumpa, buat report polis. Biasa time-time macam ni lah, kita dilanda kesusahan. Okey, kita dah kahwin lama 14 tahun tak ada anak sebagai contohnya. Jadi saat-saat itulah yang menjadi dugaan, okey, yang menjadi cubaan kepada seseorang tu. Jadi dia nak sesuatu yang bersifat shortcut, yang bersifat jalan pintas, kan. Kita mudah untuk nak mencari bomoh. Ni Hamai ni, kita jumpa bomoh, kan. Okey, Hamai ni naik kereta, kan. Ada 5 orang, tuan-tuan. Takkan nak main naik motor, okey, dah 5 orang. Mestilah naik kereta, kan. Tak apa. Kemudiannya apabila dia cerita tentang perkara tersebut, okey, dia pun bagi tahulah, saya ni jadi tak sedap badan ni, okey, rasa macam ada orang buat saya, okey, ada orang sini saya sebagai contohnya, okey. Kemudian bomoh dukun ni, okey, kita tahu terkadang di belakang bomoh dan dukun ni ada makhluk, ada jin yang di belakangnya. Dialah yang membocorkan rahsia-rahsia di alam gaib tersebut. Okey, ada tak 3 bulan lepas, okey, kawan ni ada bagi ke hang pulut dengan ayam. Okey, ada lah time tu, tuan-tuan. Okey, kita time rasa betul lah apa yang tak bomoh cakap. Sungguh lah, yang kita rasa orang tak tahu tapi dia tahu. Maka time itulah dugaan kita dalam nak melangkah masuk ke dalam dunia khurafat tersebut, tuan-tuan. Okey, sebab tu bila kita dah masuk ke dalam dunia khurafat ini, kita takjub, kita rasa kagum dengan dunia khurafat tersebut, kita dah payah nak jumpa jalan keluar dia. Okey, kawan saya sendiri sebagai contoh, ialah cubaan kepada saya juga. Okey, bagaimana apabila dia nak buat apa-apa pun, kan, dia rumah adalah 2-3 biji rumah. Rumah-rumah dia tu dia sewakan kepada orang. Okey, telefon tak rumah, Tok, saya ni ada nak sewa rumah ke sekian-sekian, ni gambar dia, Tok boleh tengok tak, dia ni okey ke tak? Tu contohnya. Lagi, ni saya nak pergi kerja ni, hari ni boleh tak saya nak keluar pergi pejabat? Hari ni hari yang tak elok, hang tak payah keluar pergi pejabat. Dan Allah uji, tuan-tuan, kadang-kadang apa yang kita percayakan itu. Okey, hari tu dia terpaksa pergi ke pejabat juga. Bila pergi ke pejabat, dia bawa slow. Okey, rumah dia daripada satu tempat ke satu tempat biasanya mengambil masa sejam, tapi dia bawa ni punya lambat. Sebab apa? Dia percayakan kepada bomoh tu, sehingga kan 2 jam lebih baru sampai ke pejabat. Bila sampai di pejabat, dia bawa dengan tertib, cermatnya. Kemudiannya dia letak kaki kereta, ada orang undang kereta, kedekat langgar. Itulah dah kata dah, Tok Bomoh dah pesan dah, jangan buat keluar. Walaiyazubillah, tuan-tuan. Sebab tu, tuan-tuan, dalam peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mana Muhajirin pergi kepada Ansar, orang Yahudi kata, saharna, kami telah sihir kamu wahai Muhajirin. Kamu ni tidak akan punya anak, tidak akan punya anak, dan kau itu menjadi persoalan. Betul ke ni? Daripada sihir kita. Dan di sana Allah menguji kaum Muhajirin 22 bulan tak dikurniakan dengan anak zuriat keturunan.
sehinggalah dipecahkan, okey, oleh Asma bint Abu Bakar melalui anaknya Abdullah bin Zubair. Terkadang tuan-tuan, Allah membiarkan kita dengan kepercayaan kita disebabkan apa yang kita percaya tersebut. Nabi Zakaria, kalau kita lihat bagaimana sampai umur tuanya, okey, sentiasa berdoa, walam akun bidu'aika rabbi syaqiya, dan aku tidak akan sesekali akan pernah mengalah, takkan rasa penat, takkan pernah rasa jemuh. Untuk apa tuan-tuan? Untuk nak berdoa supaya aku dianugerahkan dengan zuriat cahaya mata. Itu pedoman yang telah ditunjukkan oleh Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam, bagaimana dalam nak menanggapi perkara-perkara khurafat tersebut. Okey, mempercayai segala musibah yang dialami berpunca daripada sihir. Okey, ini contohlah, saya pun bila duduk di jabat agama daerah, banyaklah perkara yang saya jumpa. Asal tak sayangnya sihir, asal lelaki menikah dua, itu banyak. Lelaki menikah dua, tiga, ni ada perempuan tu buat kat lelaki aku ni. Majoriti tuan-tuan, no? Sedangkan yang berkeinginan, yang berhasratnya adalah lelaki dan perempuan itu sendiri, kan? Takkan tepuk sebelah tangan, kan? Jadi banyak, okey, dikaitkan dengan sihir tersebut. Bukan kita nak nafikan bahawa sihir itu memang ada, bahkan memang dipelajari, okey, bahkan ada sejak zaman berzaman, okey. Tapi tanggapan mengatakan semua benda itu adalah sihir, maka itulah yang dikatakan sebagai contoh khurafat. Okey, tak apa tu imam nak belajar nak. Okey, minta izin tuan, saya mai daripada Kuala Nerang. Okey, InsyaAllah lah sikit sebanyak, mudah-mudahan perkongsian ini dapat memberikan satu perkongsian yang bermanfaat kepada semua, insyaAllah. Okey, kita banyak dah, sikit lagi ya, insyaAllah. Contohnya khurafat di Gunung Jerai, ini dalam daerah kita lah. Okey, Gunung Jerai, dalam contohnya amalan perhubungan, amalan pertapaan, okey, mengasingkan diri untuk nak memperoleh kesaktian, nak memperoleh kebal, nak boleh jalan atas hayat dan sebagainya. Okey, jadi ada perkara ini, okey, di Gunung Jerai sana. Bahkan mereka menggunakan hujah bahawasanya Nabi juga bertapa. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati, memang Nabi bertapa, tapi itu berlaku sebelum turunnya pensyariatan berkaitan dengan pelaksanaan solat. Lepas ada arahan, lepas ada pensyariatan berkaitan dengan solat, Nabi sesekali tak pernah dah bertapa. Bahkan sahabat-sahabat pun tak pernah dah dalam dunia bertapa tersebut. Okey, kalau ada pasti akan dijelaskan oleh lafaz-lafaz hadis dan daripada athar sahabat dan tabi'in radhiyallahu anhum. Okey, tarik duit sebagai contohnya. Ini yang benda-benda yang timbulkan ta'ajub. Okey, kita memang suka perkara yang bersifat mitos-mitos dan mistik-mistik ini. Okey, naik kerih dengan balut dengan kuningnya, tarik ada duit dan sebagainya. Okey, bahkan kawan saya cerita, aku tak kagum macam mana, dia kata. Aku ikut mereka, okey, dan aku tengok kerih tu naik. Kerih tu ada kat rumah aku, contoh, okey. Dan memang itu yang telah disebut oleh sahabat saya, dan perkara itulah yang menjadi takjub kita terhadap perkara-perkara khurafat tersebut. Puja nama mereka, okey, mandi bunga tu nak membuang sial, cari jodoh, berubat dan sebagainya. Okey, atau contoh lain ialah puja kubur, mandi di atas kubur, ritual di kubur. Contoh dalam agama tu kita lihat sampai ke tahap sembah, sampai ke tahap sujud, wala ya'zubillah. Okey, kemudian ini banyaklah okay, yang berlaku dalam masyarakat. Apa dia? Tu cucu tumpang lalu kadang-kadang ustaz-ustaz pun sama lah. Okey, kadang bila kita nak pergi mengai, kita maaf lah cakap, okey, tekor-tekor tu kata okey, kita nak pergi laut ni, okey, kita kena hormat laut ni. Hormat laut ni ada jiwa dan sebagainya contohnya. Okey, sebut
tujuh lubang lalu dan sebagainya. Memang kita tak nafikan ada hadis yang menyebut berkaitan dengan dilarang untuk nak membuang air di lubang kat hutan, dilarang untuk nak membuang air di air yang tenang. Kita tahu di sana ada kehidupan alam yang di luar daripada alam manusia, itu alam jin. Tapi sampai kita nak buat kawan-kawan yang minta izin dan sebagainya, ini merupakan satu perkara yang tidak syar'i, yang seeloknya untuk nak kita elakkan. Dan banyak yang boleh kita buat, ya. Sebagai contoh, kita boleh baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Itu contoh, okey? Kita boleh baca. Tidak ada yang memberi manfaat dan mudarat melainkan Allah Subhanahu wa taala. Salamun ala Nuh sebagai contohnya, okey? Antara doa yang boleh kita baca apabila kita masuk ke tempat-tempat yang berbahaya, hutan, di lautan dan sebagainya. Tolak hujan. Ni contoh tadi yang telah kita sebut, okey. Campak baju pengantin atas atap rumah, okey. Campak baju yang dia suka, okey, dengan harapan supaya tidak turun hujan. Pacak penyapu hala ke langit. Ini saya tak tahu. Ni macam mana ni Sulaiman? Pacak penyapu hala ke langit ni macam mana? Ni geng-geng muslimat tahu lah kot. Macam mana pacak penyapu hala ke langit ni? Bagi menyapu tu naik ke atas ke macam mana? Okey, ini antaralah kepercayaan masyarakat, okey, pada mereka dia boleh menolak hujan. Seperti yang sebut tadi, saya ulang pula. Okey. Allahumma hawalaina wala alaina. Okey. Ya Allah Tuhanku, kau turunkanlah hujan yang memberi manfaat kepada kami, janganlah hujan yang memberikan mudarat kepada kami. Okey. Ini antara contoh kerbau disembelih dan dihanyutkan ke laut. Ada haiwan-haiwan ternakan, kambing, okey. Kalau kecil tu ayam sebagai contohnya, nak mengalirkan darah, okey, dan dihanyutkan ke laut supaya tidak ada malapetaka dan sebagainya. Ini antara contoh perbuatan khurafat yang wajib untuk bagi kita orang Islam hindar daripada dia. Okey. Hujan nombor ekor. Kemudiannya mandi safar. Tapi kalau tengok pakaian tu bukan di tempat kita ni. Di negeri seberang kita ni, kalau tengok cara batik dia, di tempat kita insya-Allah tak ada dah ni, Bawa singkat ni tak ada lah ni. Okey. Mandi safar ataupun tolak malam. Ini tanam uri, okey, yang kita bincangkan tadi. Tanam depan rumah, dia cepat kahwin tanam dengan pensel dan sebagainya supaya dia cerdik. Gigi, cabut geraham atas, campak atas bumbung. Okey. Cabut geraham bawah, tanam. Mimpi tinggi tangga, tanda ada orang yang terdekat akan meninggal dunia. Ini antara contoh bacaan khurafat. Kemudian syiring Yasin. Ini banyak versi lah. Ada Yasin 7-nya, ada Yasin 3-nya. Masing-masing percaya ada khasiat-khasiat yang tertentu. Okey. Maka ada kadang kita yang bubuh syiring Yasin ni dalam beg duit. Mereka percaya sebagai ibu duit. Okey. Dan sedikit kesimpulan dalam kita bagaimana nak menghindarkan diri daripada perkara khurafat ini. Yang pertama sekali, tidak lain dan tidak bukan, kita faham bahawasanya kepercayaan ini, okey, merupakan penyekutuan ataupun syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik ini dimaknai dengan perkataan syarikat, bersekutu, okey, ataupun bersama, berkongsi. Maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha Sempurna tidak ada perkongsian baginya. La syarika, tidak ada syirik bagi Allah Subhanahu wa taala. Sewajibnya untuk mengesahkan Allah. Okey, jadi kita faham bahawasanya perkara khurafat ini merupakan perkara syirik. Tadi pun kita tengok la adwa wala tiyara wala hamata wala safa. Okey, dan kepercayaan kepada tamimah ataupun azimat. Kemudian kepercayaan kalaulah kita mengendalakan program kita disebabkan
percayaan kepada sia-sia ini, maka dia boleh membawa kepada syirik. Okey. Dalam surah An-Nisa ayat 48 Allah Subhanahu wa taala sebut, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik mempersekutukannya. Okey. Kemudian dalam surah dan ayat yang lain Al-An'am ayat ke-88 Allah sebut, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Dan kalau mereka sekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, nescaya gugurlah dari mereka apa yang mereka telah lakukan dari amal-amal yang baik. Okey. Kemudian yang kedua yang perlu untuk kita faham, bahawasanya dalam segenap kehidupan kita di langit dan di bumi, maka tidak ada kuasa, tidak ada daya upaya melainkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala semata-mata yang memiliki pemerintahan langit dan bumi dan segala yang ada di antara kedua-duanya. Okey. Seterusnya ialah bagaimana untuk kita menghindarkan diri daripada perkara-perkara khurafat, iaitu manfaatkan anugerah akal fikiran yang Allah bagi kepada kita. Allah ciptakan kita fi ahsani taqwim, dengan sehebat-hebat kejadian. Allah berikan kita akal fikiran, tak diberi kepada makhluk-makhluk yang lain, tidak diberi kepada haiwan-haiwan yang melata sebagai contohnya. Untuk apa? Untuk kita manfaatkan anugerah yang Allah berikan ini, untuk kita mempertimbangkan, okey, sama ada kepercayaan itu kepercayaan yang boleh dipakai ataupun kepercayaan yang tidak boleh dipakai. Okey. Kemudian yang terakhir, okey, sebut terakhir ni muka semua jadi ceria balik. Okey, iaitu kita perlu mengimani bahawasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemberi manfaat, dan Allah sahajalah jua yang memberikan mudarat. Okey. Ya, contohnya kalau kita lihat di sana, Qul ta'buduna min dunillah ma la yamliku lakum darran wa la naf'a. Katakanlah wahai Muhammad, patutkah kamu menyembah sesuatu yang lain dari Allah yang tidak berkuasa memberikan mudarat kepada kamu dan tidak juga berkuasa memberikan manfaat? Wallahu was-sami'ul alim. Padahal Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Kurang lebih dalam sampai janji sejam sampai sejam 20 minit. Alhamdulillah. Okey, saya minta maaf lah seandainya ada tutur bicara saya yang boleh sakiti perasaan dan sebagainya. Tidak ada lain yang tidak bukan nak berkongsi sedikit ilmu yang ada. Mudah-mudahan dapat dijadikan amalan dan panduan kepada semua dalam kita melaksanakan kerja buat kita sehari-hari, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai kita dan menggolongkan kita di kalangan hamba-hambanya yang beriman, insya-Allah. Jadi saya sudahi okey perbincangan kita, dan saya buka seandainya okey ada sebarang persoalan daripada tuan-tuan dan puan-puan yang boleh untuk kita sama-sama mencari penyelesaian dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak dibuka kepada tuan-tuan yang ada masalah-masalah, yang takut-takut kita nak tanya, tak malu, jangan malu. Tanya, takut kenal diri kita percaya benda-benda yang ini. Belum saya nak buka kepada tuan-tuan, saya nak tanya dulu. Dalam masyarakat kita jangan dalam masyarakat hari ini ada lagi benda-benda yang dipercayai. Contohnya mati lah orang mati. Bila ke bumi, tanah tu turun. Turun, tak cukup tanah. Dia kata ada budak lapar dah mati. Lepas tu dia kata makhluk yang kedua mati. Dia kata tak cukup 3 lagi. Nak 3 lagi. Okey. Ni satu benda yang
yang kadang-kadang jadi satu adat dari kepercayaan. Baik, yang kedua, ini saya tak masuk ke dalam berkaitan orang lain juga yang orang kata apa, syirik tadi ni, bersekutu, membantu orang kafir, upacara yang seperti saya kata Tuhan lepas apa-apa upacara lepas, maka kita membantu mereka. Saya nak tahu bagaimana hukum dia dan juga sumber yang dia dapat. Itu dua yang lain yang seperti itu. Boleh menjawab agak. Okey, Kalau nak tanya lagi ni, apa yang ada dengan pergi mic. Hello, berarti jawab doa, jawab saya jawab doa. okey, baik. Apa yang dia jawab? Dia jawab Okey, baik. Baik, terima kasih atas soalan yang baik, yang mudah-mudahan dapat jadikan panduan kepada semua. Percaya kepada kematian tersebut, okey, maka dia termasuk di dalam, kalau kita lihat dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia termasuk dalam perkara hammah, wala adwa, wala tiara, wala hammah, iaitu kepercayaan bahawasanya akan ada kematian disebabkan atas peristiwa-peristiwa yang tertentu. Okey, bagi masyarakat Arab sebagai contohnya, dia faham bahawasanya ada tanda-tanda. Sebagai contohnya tadi itu, bila burung hantu, bila tengok ke rumah akan ada kematian. Baik, itu masyarakat Arab. Jadi perkara itu sebenarnya hakikat dia walaupun budaya yang berbeza, okey, masyarakat yang berbeza, bangsa yang berbeza, namun dia ada kepercayaan yang tersendiri. Sebagai contoh, kepercayaan mungkin di sini ataupun mungkin di daerah lain, okey, apabila bahawasanya tanah itu dia turun dan sebagainya, okey, nyatakan bahawasanya ada kematian, okey. Yang begitu juga kalau di kampung saya, saya tak malulah kalau nak sebut, di kampung saya dia percaya bahawasanya kalaulah mati seseorang lelaki itu akan disusuli dengan 2 orang wanita. Okey, sebelah saya mati seorang lelaki, dia tunggu ni siapa dia ni, siapa dia ni. Oh, kena dia jadi calon tunggu tu. Okey, tiba-tiba lah ditakdirkan ada satu saya ni dengar dulu, kita tak boleh. Tahu-tahu ada satu tu mati seorang lelaki, seorang perempuan, kemudian yang biasa kalau di situ seorang perempuan, tiba-tiba lelaki. Tu lelaki. Depa kata, tu bukan asal daripada kampung kita, dia asal daripada Langgar tu. Okay. Itu sebagai contoh. Dia nak bagi kenal juga. Sebab itulah, okey, nasihat saya, okey, kadang-kadang apa yang menyebabkan kepercayaan ini, okey, ia boleh menjadi ujian dan dugaan tersebut. Maka kalaulah ada okey, apa yang disebut kalau tanah longsor itu menunjukkan kepada adanya kematian, maka itulah termasuk daripada apa yang disebut kepada perkara khurafat lah. Okey, kita tengok daripada 5 pertimbangan tadi. Okey, perkara gaib. Yang keduanya ialah berkaitan dengan tidak ada yang dikatakan sebagai Al-Quran dan Al-Hadis, dan tidak ada pengalaman yang konsisten. Adakah bila jadi runtuh dia semua akan ada mati? Memanglah mati dia mengejar kita, tak tunggu lama. Okey, memanglah kok mana pun bila telah itu akan ada orang mati dan sebagainya. Dan kita risau dengan etikat yang sebegitu akan menyebabkan tergelincirnya akidah kita. Waliyahzubillah. Kemudian bagi soalan yang kedua daripada ayah anda Tuan Imam, okey, berkaitan dengan amalan-amalan yang melibatkan bukan daripada agama kita lah, waliyahzubillah lah. Saya sendiri pun ada satu kes runding cara, kes kaum muslim yang saya kendalikan apabila kita berputus harap. Time inilah ujian yang dihadapi. Okey. Dia kaki judi, take judi. Duit dia bila dapat ni tak pernah lekat lah. Sebab tu ujian.
bagi yang minta maaf lah, bagi yang take judi, bagi yang dadah ni, okey, cabaran dalam rumah tangga ni cukup besar, okey. Dia bila dah lekat dah tu, dia payah untuk dia nak meninggalkan habit ataupun tabiat dia. Baik, dalam kes ni dia sebut sampai ke satu tahap, okey, dia rasa dah putus asa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, okey. Dia tengok ada tokong hak merah Cina tu, dia sebut sendiri, dia cerita, dia pergi sujud kat tokong tersebut. Dia kata sampai ke tahap dia kata payah sangat, tak ada duit dan sebagainya, okey, aku sujud kat tokong ni, kata, okey. Dan apa yang nak menjadikan saya rasa satu rahmat adalah apabila dia sujud, dia tak memberikan satu kesan yang manfaat. Bagi contohlah, kalau lah Allah uji dia lagi, dia sujud, tiba-tiba dia dapat duit banyak, dia dapat judi, dapat duit loteri 1 juta, 2 juta, bagi contoh. Itu yang lebih payahkan kita dalam kita nak menarik balik, okey. Dalam kes itu, okey, secara mudahnya apabila dia melibatkan daripada agama lain, apatah lagi dalam pengamalan kita yang kita anggap macam agama, okey, disebut dengan berkat Nabi SAW, dengan berkat kitabmu, okey, tapi di tengah-tengahnya ada jampi-jampi ataupun mantra-mantra yang tidak difahami, maka itu dah dikirakan sebagai khurafat, okey, itu dah boleh dikirakan sebagai jatuh pada syirik. Apatah lagi amalan-amalan yang mirip kepada agama-agama yang lain, maka itu dah termasuk dalam tasyabbuh. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang tasyabbuh menyerupai satu kaum itu, maka dia tergolong di dalam kumpulan ataupun golongan tersebut. Okey, terjawab tak tengok? Okey, terima kasih. Dan saya buka kalau ada lagi soalan daripada tuan dan puan. Ada lagi tak tuan? Ada poin dah tu dah. Ada kan? Itu ada cuba. Ada. Itu lepas segar no? Dan tuan imam tanya, kita tutup lah. Terima kasih kepada Ustaz Ni untuk soalan daripada tuan imam dua tadi ni. Jadi terima kasih ucapan yang Ustaz menyampaikan kepada kita tadi ni, iaitu masalah korban. Jadi saya menambah ini mengucapkan terima kasih lah Ustaz untuk menyampaikan kepada ini. Jadi sebelum saya ini pada ini, saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan perempuan yang sama-sama kita menghayati apa yang telah disampaikan Ustaz tadi ini mengenai korban, dan kalau kita mengamalkan apa yang betul, apa yang betul, apa yang silap, kita janganlah amalkan pada itu. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan ini kita dapat terdoa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya akan daripada ini saya menyampaikan kepada tuan-tuan. Tadi lepas saya lagi tuan-tuan ambil kan, jangan ada ikut belakang di masa dua, kita boleh bukan ini apa rumah. Itu saya daripada ini. Kalau ada salah silap saya tak mau nak berasa daripada ini, dan saya juga daripada tuan-tuan dan puan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.